Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita tengok dalam kenyataan media sosial yang pakar telah pun keluarkan kenyataan untuk Malaysia bersiap sedia untuk mengalami gempa bumi. Dan baru-baru ni pun kita tengok gempa bumi berlaku di Indonesia. Gempa berlaku di Indonesia tapi kesan itu sampailah ke negara kita, sampailah beberapa buah negeri antaranya Perak, Selangor, wilayah Negeri Sembilan dan Johor. Itu pun berlaku dekat Indonesia tapi kesan gegaran itu kita boleh rasai, kita boleh tengok dalam media sosial. Mereka merasai gegaran yang telah pun berlaku di Indonesia. Kawasan penduduk di Flat Pudu Impian Jalan Ceras Ibu Negara dikejutkan dengan gegaran akibat gempa bumi bermagnitud 6.2 yang melanda wilayah Nias, Sumatera Utara, Indonesia pada Isnin. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur mengesahkan menerima satu panggilan mengenai gegaran di flat berkenaan pada jam 11.13 malam. Dan 2 hari lepas pun kita tengok bagaimana negara Turki pun turut mengalami gempa bumi yang dahsyat juga, sampaikan gegaran tu boleh menyebabkan orang dalam keadaan ketakutan. Kesemua kejadian aneh yang berlaku pada hari ini yang mana Malaysia tak pernah merasai gempa bumi, hari ini merasai gempa bumi, Indonesia gempa bumi, Turki gempa bumi dan sebagainya. Banyak perkara-perkara aneh berlaku di bumi kita pada hari ini dan kesemua itu tidak mustahil dan tidak perlu pelik pun bila mana perkara aneh berlaku pada hari ini dan akan datang. Kerana kita tahu bumi pada hari ini menuju ke arah kemusnahan. Bumi pada hari ini menuju ke arah kehancuran. Kerana tiap-tiap sesuatu ada permulaan maka akan ada pengakhiran dia. Begitu jugalah bumi, seperti mana Nabi Adam dihantar ke bumi, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi telah pun ada kehidupan di bumi. Sebab itulah Nabi ketika mana Nabi melihat usia bumi, Nabi pun kata yang usia bumi kita pada hari ini telah pun tua, usia bumi kita pada hari ini telah pun nazak. Bila? Di zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan dalam agama kita itulah yang dipanggil sebagai kiamat. Dan sebelum kiamat itu berlaku, akan banyak lagi perkara-perkara aneh akan keluar dan akan ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita boleh tengok dengan 2 biji mata kita. Antara perkara yang aneh yang akan keluar nanti, akan keluar satu ekor binatang yang mana binatang itu boleh bercakap dengan manusia, dan ada lagi perkara aneh yang mana akan keluar sekumpulan Ya'juj wal Ma'juj yang sangat ramai. Di mana saja Ya'juj wal Ma'juj sampai, maka di sanalah akan berlaku kehancuran. Dan antara yang lain juga adalah gempa bumi. Kita tengok balik sirah apa yang akan berlaku di zaman Dajjal akan keluar. Di zaman Dajjal akan keluar, dia akan keliling satu bumi dan dia akan bawa pasukan yang paling kanan, yang paling kuat. Itulah yang akan dibawa oleh Dajjal. Dajjal akan pergi ke seluruh tempat, ke seluruh negara di mana ada manusia, maka di situlah Dajjal akan sampai. Kecuali 2 tempat sahaja yang mana diberitahu oleh Nabi SAW, Dajjal tidak akan boleh sampai dan Dajjal pun tidak akan boleh masuk, iaitu bumi Mekah dan bumi Madinah. Sebab itulah kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama. Banyaknya akan berlaku gempa bumi di bumi, masa berlalu dengan pantas dan terzahirnya fitnah-fitnah di atas muka bumi dan banyaknya pembunuhan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan kita tengok bila mana Dajjal decide untuk masuk juga ke dalam kota Mekah dan kota Madinah. Bila mana pasukan Dajjal bersama dengan pasukan yang paling kuat menuju ke arah Mekah, cuba nak masuk ke kota Mekah, maka tidak berjaya kerana Allah telah pun mengantar para malaikat untuk menjaga kota Mekah dengan memegang pedang untuk tidak membenarkan Dajjal masuk. Maka dia beralih ke bumi Madinah pun sama, tidak boleh masuk ke dalam bumi Madinah. Dan ketika itulah bila mana tak boleh masuk Mekah dan Madinah, maka Dajjal berundur ke tempat kubur pertahanan dia. Ketika itulah akan berlaku 3 kali gempa bumi yang menyebabkan orang-orang daripada Mekah dan Madinah akan keluar dan menuju kepada Dajjal untuk menyembah Dajjal, bertuhankan Dajjal. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Kata Nabi SAW, tiada sebuah negeri pun di muka bumi kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal. Dan Dajjal tidak akan menguasai negeri-negeri tersebut kerana majoriti orang pada hari itu akan mematuhi Dajjal. Di mana saja Dajjal akan sampai, maka di situlah Dajjal akan menguasai negara tersebut. Maka bila mana dia pergi ke tempat lain, orang kanan dia akan menggantikan tempat dia untuk meneruskan apa yang diperintahkan oleh Dajjal. Maka kata Nabi lagi, kecuali dua tempat sahaja tidak akan dimasuki oleh Dajjal, iaitu kata Nabi, Mekah dan Madinah, Dajjal tidak boleh masuk kerana adanya malaikat yang menjaga dengan pedang terhunus. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan berbatu yang berwarna merah, di kawasan Sabiqah. Maka akan bergegarlah kota Mekah dan kota Madinah sebanyak 3 kali gegaran, yang mana tiap kali gegaran itu akan menyebabkan orang-orang munafik akan keluar, orang munafik lelaki dan perempuan akan keluar, dan orang fasik lelaki dan perempuan akan keluar daripada kota Mekah dan Madinah. Ketika itulah kita tengok akan berlaku gempa pertama, gempa kedua. Mungkin boleh jadi gempa tu seperti mana kita tengok pada hari ini, tanah runtuh, bangunan runtuh, berlaku kekacauan di bumi Mekah dan Madinah, menyebabkan orang munafik dan orang fasik ini tak tahan dengan bumi Mekah dan bumi Madinah. Maka dia keluar daripada tempat itu, lalu mereka pergi bertemu dengan Dajjal untuk bertuhankan Dajjal. Dan kata Nabi lagi, tidak ada seorang munafik perempuan dan lelaki pun kecuali mereka akan keluar daripada bumi Mekah dan Madinah. Dan fasik juga akan keluar. Hari itulah Nabi gelarkan Yaumul Khalas, iaitu hari penapisan, yang mana orang Islam sahaja yang akan kekal dalam bumi Madinah dan Mekah, dan selebihnya akan Yaumul Khalas, hari penapisan, dia akan keluar bertuhankan Dajjal.